Baik, kembali dalam Buletin Awal ni dan semalam kita mengetahui berkaitan dengan pembubaran DUN Johor dan pastinya selepas ini kita nak menantikan mungkin tarikh-tarikh penting khususnya berkaitan dengan pilihan raya negeri berkenaan. Jadi untuk bercakap berkaitan dengan perkara ini terutamanya berkaitan dengan SOP keadaan dan juga situasi semasa terutamanya dalam kita melihat kepada sistem demokrasi di Malaysia, kita nak bersama dengan Dr. G. Manimaran merupakan penulis buku Pilihan Raya Demokrasi Malaysia. Bersama-sama saya menerusi Skype ketika ini. Selamat sejahtera, Doktor. Selamat dengar, selamat hormat, apa khabar? Baik, terima kasih Doktor dan pertama sekali untuk kita melihat dan kita sebelum ini telah pun menjangkakan mungkin akan berlaku pilihan raya negeri seperti yang berlaku di Melaka, Sabah sebelum itu. Bagaimana Doktor melihat kepada perjalanan dua pilihan raya terdahulu termasuk mungkin pilihan raya Sarawak jika kita boleh lihat kepada sudut SOP perjalanannya ketika negara berdepan dengan situasi pandemik ini, Doktor? Terima kasih. Saya melihat SPR khususnya sebagai badan pengurus pilihan raya. Mereka akan gunakan model yang kita telah melihat di PRN Melaka dan juga model di Sarawak bulan November dan bulan Disember lepas. So kalau kita tanya analisis menunjukkan bahawa SPR akan menggunakan campuran dua model ini di Johor. Khususnya dari segi tempoh berkempen, mungkin berapa hari kempen akan diberikan. Kemudian cara-cara SOP yang perlu dipatuhi, mekanisme yang patut dipatuhi dalam cara kita berkempen. Saya rasa mereka akan gunakan dulu. Walaupun di Melaka kita melihat sangat ketat yang kita tak pernah melihat dalam sejarah pilihan raya 14 pilihan raya umum dan beberapa pilihan raya negeri dan pilihan raya kecil. Ini kali pertama kita melihat di Melaka yang begitu ketat, yang kita tak jangka kerana dia ada ketat yang begitu ketat kerana pandemik atas sebab-sebab dan alasan faktor pandemik COVID-19. Dan kita melihat di Sarawak itu ada sedikit pelonggaran. Ini bermaksud ada berkempen dan cuma dibenarkan berbanding dengan Melaka. So saya melihat dan di terutama di kawasan bandar yang ada akses internet, di kota internet. So saya melihat Johor tak seperti di Sarawak tetapi sedikit kawasan bandar berbanding dengan hampir 70%, 23% di kawasan bandar di Melaka. Saya melihat sesuatu saya sebutkan tadi, kita boleh menjangkakan mekanisme SOP ketat akan dikekalkan di Johor dan tidak ada sedikit pelonggaran macam mana di Sarawak. Begitu. Ada model itu tidak ada. Saya rasa SPR akan meneruskan model ini untuk Johor. Bagaimana Doktor melihat kepada mungkin sentimen kepada pilihan raya negeri Johor untuk kali ini, terutamanya apabila kita melihat kepada lengkapnya vaksinasi dan juga ada penambahan berkaitan dengan dos penggalak dan sebagainya, tetapi keyakinan untuk rakyat dan juga pengundi itu untuk keluar mengundi terutamanya untuk membuat pemilihan dan sebagainya, tetapi dalam masa yang sama apa yang sebenarnya yang dilihat dalam kalangan pengundi dan juga masyarakat Johor. Kita tolak tepi dahulu apa yang dimahukan oleh ahli-ahli politik dan sebagainya, tetapi yang mungkin rakyat lihat dalam pilihan raya yang akan berlangsung ini. Saya rasa ada beberapa aspek perkara yang kita kena melihat, semua pihak kena melihat, termasuk pihak berkuasa, SPR, parti-parti politik dan rakyat secara keseluruhan. Bermaksud secara keseluruhan, kita dapat melihat bahawa di Melaka, PRN Melaka dan Sarawak, pilihan raya telah dapat dilaksanakan dengan baik, dengan efektif. Pilihan raya bermaksud, pilihan raya bermaksud dari sudut hari pengundian telah dilaksanakan dengan baik. Rakyat tak perlu risau dan bermaksud kerana SPR telah menyediakan SOP yang baik, kemudahan yang baik, fasiliti yang baik untuk hari mengundi. Itu saya rasa kita semua orang, kita perlu puji dan kita perlu adai dan saya telah diambil oleh SPR. Ya. Tetapi apa yang penting lah, satu lagi komponen dalam pilihan raya ialah cara berkempen, parti dan calon bertemu dengan pengundi mendapat maklumat yang tepat tentang yang cukup untuk dipanggil sebagai hasil sebagai informed choice patut diberikan kepada pemilih pengundi oleh parti-parti yang saling bertanding. Bermaksud
Ada dua komponen. Satu, pada hari pengundian kita tak rasa risau, kita dah melihat bahawa SPF telah mengambil langkah-langkah yang cukup baik. So rakyat tak perlu bimbang. Mereka perlu keluar mengundi sebab ini adalah tanggungjawab mereka. Hak dan tanggungjawab mereka untuk mengundi dan memilih wakil rakyat parti yang mereka rasa sesuai untuk mewakili mereka dalam jawatan negeri di dalam kes Johor ya, jawatan negeri pilihan raya negeri Kedah. Tetapi apa yang perlu ialah kita satu lagi aspek lah selain daripada yang diusahakan dan suntikan galakan, kita juga melihat bahawa baru-baru ini kerajaan pihak mengumumkan bahawa Menteri Keselamatan dan Negara Kesehatan dengan kata bahawa era endemik itu akan diumumkan dalam beberapa minggu, beberapa waktu terdekat. Bermaksud kita dah mula bergerak daripada pandemik ke endemik. So kita tak berbimbang dan kita kena melihat bahawa ini sebagai daripada kehidupan kita. Sebagai daripada kehidupan kita menghadapi kehidupan sebagai daripada satu penyakit akan kita hadapi macam penyakit lain endemik. Dan begitu juga Kementerian YB Kesihatan semua katakan bahawa beberapa pelonggaran akan berikan semasa perayaan. Bermaksud kita dah mula, rakyat dah mula. Kita dah ada 2 pilihan raya dan kita telah melalui 1 tahun lepas dengan suntikan dan sebagainya SOP yang telah diwar-warkan. Apa yang penting ialah rakyat kena difahamkan, diberikan maklumat lengkap tentang SOP ini masa daripada sekarang. Mereka perlu didik bahawa tak boleh bimbang macam pilihan raya juga satu lagi puasa dengan pergi shopping. Kita pergi tempat kerja. Kalau kita boleh bekerja, kita bekerja dengan selamat, pergi ke sekolah dengan selamat dan sebagainya, kita mengundi tak patutnya kita rasa bimbang. Begitu juga kita kena bagi guidelines dengan awal. Kali ini saya berharap SP akan memberi guidelines di awal tentang cara-cara berkempen yang lebih fleksibel juga. Lebih fleksibel kepada parti-parti untuk mereka menunaikan tanggungjawab semasa cara berkempen supaya mereka boleh bertemu dengan mereka pengundi, bakal pengundi yang akan mengundi mereka. So saya rasa perlu dari pihak semua stakeholders perlu ada peranan mempunyai tanggungjawab memastikan pilihan raya dijalankan dengan baik. So model-model yang Melaka kita pergi Sarawak kita boleh bertambah baik dan apa yang harapan daripada banyak parti politik dan calon ialah kena ada fleksibiliti yang lebih luas lah kali ini di Melaka Johor. Doktor, adakah keyakinan ini perlu diterjemahkan secara agresif terutamanya untuk memastikan bahawa jumlah yang keluar mengundi ini tinggi berbanding dengan negeri-negeri sebelum ini? Ya, saya sangat setuju keyakinan itu tugas kita. Tugas SPR gunakan semua saluran yang ada mula daripada sekarang. Saya akan belajar satu case study di Melaka dan di Sarawak. Kita kena tambah keyakinan. Kalau tidak, kita akan belanjakan. Contohnya orang dikatakan bahawa di Johor akan melibatkan 150 juta untuk perbelanjaan untuk menguruskan pilihan raya. Kalau tidak, kita akan raise the money. Kita akan membagi duit itu. So, kita kena terjemahkan keyakinan itu dalam bentuk kita kena naikkan jumlah peratus keluar mengundi. Sangat penting. So, kalau tidak, demokrasi itu tidak akan letak. Sekali lagi, demokrasi tidak akan letak. Kalau tidak ada penyertaan aktif, penyertaan yang menyeluruh daripada rakyat, pengundi khususnya dalam pilihan raya. Khususnya kita juga berharap kita kali ini pilihan raya negeri Melaka Johor adalah pilihan raya negeri yang pertama akan menggunakan pengundi secara otomatik. Mereka yang bawah 18 dan mereka 21 tahun yang tak pernah. Kali ini saya rasa lebih kurang 700,000 akan ada pengundi baru di bawah proses undi otomatik ini di Johor. Saya bermaksud kita dah bagi ruang kepada pengundi 18 tahun ke atas dan 21 tahun yang tak pernah mengundi otomatik. Kita nak keyakinan itu ditambah. Keyakinan itu perlu diterjemahkan dalam peningkatan peratus keluar mengundi. Kalau tidak, kita bazirkan berjuta-juta ringgit, lepas itu kita dah bawa pindahan undang-undang tapi semuanya tidak diterjemahkan, tidak direalisasikan dalam bentuk pilihan raya.